Hujan je lah. Oh, kalau hujan okey lah. Sebab hujan tu rahmat. So maksudnya kalau saya menyanyi, saya membawa kebaikan lah. Okay, boleh saya kena teruskan nyanyi lah. Biar hujan terus. Boleh? Tsunami. Okey. Kalau tsunami saya tak nyanyi lah. Sebab bahaya. Macam-macam korang semua. Baik, gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alright, bagi yang bertanya sehari ni bab 4 kan? Kita terus masuk bab 10. Masuk bab 10 terus. Tak adalah, mestilah masuk bab 4. Mestilah. Gurau-gurau saja. Boleh bergurau kan? Boleh. Apa? Takkan tak boleh bergurau? Kita hidup. Kalau tak boleh bergurau, kita janganlah hidup dekat sini. Sir, mana spek lama? Itulah pasal. Saya pun dah lupa saya letak dekat mana spek yang besi tu. Kan? Sebelum ni ada je kat atas meja tu, tapi dah tak ada dah. Cuba call. Wih, itu lawak zaman bila tu? WhatsApp, sir. Telegram. Baik, awak sebut semua. Telegram lah, TikTok lah, Twitter, Instagram, semua awak sebut. Tak apa, saya terima sebutan tu. Saya okey je. Kalau nak sebut, nak macam mana kan? Miss call. SMS. Okey. Tengok sikit. Siapa yang ada dalam kelas ni? Ain Naurah, Safia Khadijah. Sekejap, kenapa nama terhalang ni? Macam nak baca nama dia? Alamak. Oh, Nazrul Hakim. Okay, kita ada siapa? Rosa Selina. Dia lagi. Rosa Selina lagi. Dia tak boleh makan. Muhammad Haris sentiasa dekat belakang mesti ada tilam. Ini baru muncul daripada kerajaan langit tu, nampak dia berasap-rasap tu Muhammad Haris tu. Nur Alisha, hai. Baik, siapa lagi kita ada sehari Isnin exam? Isnin je. Relax sudah. Ahmad Adib. Uish, Adib pakai songkok. Ada gitar kat belakang. Ini mesti geng-geng marhaban ni. Marhaban Nash. Dahsyat. Izzat bin Samsudin. Uish. Izzat ni handsome tau. Girls, jangan girls. Mentang-mentang dia handsome, ramai pula yang minta saya macam saya sampaikan salam pada Izzat pula. Florence anak Glyn Lecau, betul ke saya sebut tu? Betul Florence, awak Sabah ke Sarawak? Tak, jangan cakap saya tak dengar. Tak. Sarawak betul? Ya, saya boleh baca gerak bibirnya. Sarawak. Florence, kaum apa? Etnik apa? Iban. Alright. Okay, lagi kita ada Zarif. Zarif ni. Nah sangat. Nur Afikah dekat belakang tu bintang ke apa tu? Lampu. Okey. Nur Hafsah, belakang ada kipas. Nampak sangat panas tu. Sir famous kan jadi duta Joy. Tak ada lah. Joy tu, mana ada saya jadi duta? Mana ada. Dia kalau famous saya jadi duta Euro ke, duta Coke ke. Okey lah. Okey, dah itu saja antara yang buka. Lagi siapa ni kita ada? Zurin Elisha. Zurin, awak tidur pukul berapa Zurin? Awak dah kenapa guna gambar dia sebagai background tu Zurin? Zurin Elisha, saya perhatikan gambar dekat belakang tu. Dia nak tembak awak tu Zurin. Awak hati-hati sikit Zurin. Awak tidur lewat sangat ni. Ini mesti pengaruh. Macam-macam lah you guys. Eleanor Andy. Eleanor, awak Sabah Sarawak ke ataupun awak Chinese? Saya nak berkenalan dengan saudara saya ni kan. Jarang. Sarawak juga. Iban juga ke? Ramai juga orang Iban ni. So, belum start aja ke? Belum lagi. Sikit lagi. 20 saat baru kita start. Lawan orang Iban Wish, betul. Dulu, waktu saya pergi buat lawatan dekat kampung Iban mana, saya tak ingat, dekat Seri Aman dah saya waktu habis SPM. Waktu tu pergi rumah panjang. Dan kita main lompat-lompat kat rumah panjang tu. Kita main apa saya tak tahu nama dia tu, ada kan? Dan waktu tu nak balik, on the way balik itu ada dah keluar seorang orang Iban, lawa. Nak ngorat tapi jauh sangat. Trampolin dia trampolin kalau yang moden. Kalau Sabah Sarawak punya tu dia ada macam trampolin lah. Tapi dia macam dibuat daripada buluh kata saya. Kan ada dekat rumah panjang lompat-lompat tu. Power. Tak sakit ke sir? Apa sakitnya, lompat je lah. Bukan saya letak kepala saya kat bawah, kaki kat atas. Itu dah sakit lah. Okay dah, jom kita start. Baik, ladies and gentlemen, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min fazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang hormati sekalian, kita nak masuk topik yang baru iaitu kita nak masuk bab 4. Cerita kita berkaitan dengan era peralihan kuasa British di negara kita. Okay kan? Bab 4, era peralihan kuasa British di negara kita. Nak faham topik ni, awak kena faham daripada form 3 lagi sebenarnya.
Untuk faham topik ni sebenarnya awak kena belajar waktu form 3 lagi. Okay, jom. Saya just throwback sikit apa yang berlaku sebenarnya waktu kita belajar sepanjang daripada form 3. Kisah dia macam ni. Okay, kisah dia, awak kena perhatikan dunia kita sebelum Perang Dunia Kedua, lepas tu semasa Perang Dunia Kedua, dan selepas Perang Dunia Kedua. Okay, ladies and gentlemen, waktu form 3, awak ada belajar penjajahan British di negara kita. Tak tahulah waktu tu kod-kod awak kawat ke, saya pun tak tahu. So, British datang ke negara kita, dia jajah Pulau Pinang, dia jajah Singapura, dia jajah Melaka. Lepas tu dia gabungkan, jadi negeri apa? Yes, very good. Jadi negeri Selat ataupun NNS lah. So, maksudnya, waktu tu ada 3 jenis negeri, betul? Ada 3 jenis negeri kan? Bagus. Macam tu lah, ingat. Negeri Selat, lepas tu kita ada negeri Melayu bersekutu. Lepas tu kita ada negeri Melayu tak bersekutu. Okay. Ni sebelum Perang Dunia Kedua. Waktu semasa Perang Dunia Kedua, adakah masih wujud semua benda ni? Dah tak ada kan? Sebab apa dah tak ada semua benda ni? Sebab semasa Perang Dunia Kedua, apa jadi kepada tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia? Apa jadi kepada semenanjung Malaysia? Ya, waktu tu kita kena jajah. Memanglah sini pun kena jajah, ini pun kena jajah. Ini pun kena jajah. Ingat semasa Perang Dunia Kedua, negara kita dijajah oleh Jepun. Ya, Jepun. Ingat lagi? Macam tu. Baik, lepas tu Jepun menyerah kalah, kena bom dekat Hiroshima, kena bom dekat Nagasaki. Siapa pula datang ke negara kita waktu tu? Ya, lagi sekali British datang ke negara kita, ladies and gentlemen. Lagi sekali British datang ke negara kita, for your information. Waktu itulah, sebab itulah topik ni kita panggil apa? Sebab itulah topik ni kita panggil sebagai era peralihan kuasa British. Era peralihan kuasa British. Kat mana peralihan dia? Peralihan dia dekat sini. Daripada Jepun sampai ke British. Okay, cumanya, kisah yang nak diterangkan dalam topik ni saya borak dengan awak yang mana kita ada 2 kawasan. Kawasan yang pertama kita akan fokus kepada apa kita panggil sebagai Tanah Melayu dan Semenanjung Malaysia. Ini kawasan pertama. Nampak ke silau? Silau? Nampak Okay, baik, silau sikit lah. Tapi boleh baca lah kan. Tanah Melayu, saya terangkan Tanah Melayu dengan Semenanjung Malaysia. Dan kawasan yang kedua, kita fokus kepada Borneo iaitu di Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak pun kita akan tengok juga apa jadi sebenarnya dekat kawasan tersebut. Okay, cumanya, ladies and gentlemen, sebelum peralihan kuasa British, awak ingat tak minggu lepas saya ada borak dengan awak, saya ada ceritakan dengan awak, what happened selepas Jepun menyerah kalah? Siapa yang menguasai negara kita waktu tu? Yes, very good. Yes, komunis datang menguasai negara kita dan mereka berkuasa di kurang selama 14 hari, betul? Selama 14 hari kan. Lepas 14 hari, siapa pula yang datang ke negara kita? Waktu tu British datang, tetapi British dia datang menggunakan wakil iaitu British Administration. British dia datang menggunakan wakil iaitu British Military Administration. Siapakah mereka ni? Kejap lagi kita borak secara detail siapakah mereka ni. Baik geng. British Military Administration duduk di negara kita lebih kurang dalam setahun saja. Tak sampai setahun pun, kurang 8 bulan ke 9 bulan. Datang ke negara kita. Dan lepas tu pula British memperkenalkan Malayan Union. Kisah dia sekarang ni, apa kaitan tentera Malayan Union? Adakah lain 2 benda ni? Kenapa kita kena belajar 2 benda macam ni? Ya, benda ni memang betul dua-dua British. Betul, dua-dua ni British. Tetapi awak kena tahu, yang ini merupakan tentera. Tentera yang memerintah, tentera. Yang ni bukan tentera. Ya, rakyat British yang memerintah negara kita waktu tu. So dalam topik ni basically awak akan belajar apa tahu? Awak akan belajar BMA, Malayan Union. Dan dekat Malayan Union ni lah awak akan belajar banyak benda, antaranya isu-isu yang awak akan berborak yang akan awak tahu hari ni, iaitu perkara yang pertama yang kita nak borakkan pasal Malayan Union. First of all, kita ada dia punya sebab-sebab. Kan, pasal apa Malayan Union ditubuhkan, sebab-sebab kan. Okey, boleh tak awak bagi tahu saya antara sebab yang awak agak-agak tahu ataupun awak dah pernah belajar atau pernah dengar, apa sebab dia rasa-rasa ni? Nak merdeka. Thank you so much. Okay, kenapa Melayu itu bukan? BMA gagal. Alright, gagal. Nak ambil tanah Melayu. Very good. Licinkan pentadbiran. Licin slow sikit. Kadang-kadang saya terasa tau. Okay, baik. Ganti BMA. Jimatkan kos. Hilang kepercayaan. Okay, thank you. Itu sebab-sebab dia. Okay, sebab-sebab kita akan belajar. Lepas tu pula, selain daripada sebab, kita akan belajar juga apa kita panggil sebagai reaksi. Reaksi sama ada orang Melayu suka ke tak suka kepada Melayu Union. Itu kita akan belajar. Awak rasa orang Melayu suka tak kepada Melayu Union? Ya, tak. Majoriti cakap tak. Tapi awak kena tahu satu benda. Kita manusia, kita memang akan ada orang yang suka dan ada orang tak suka. Contoh, social media. Ramai je orang tak suka. Ramai juga orang yang suka.
Kan yang tak suka tu mestilah ada alasan dia. Tak sukalah aku Syamil. Apa botak je licin je. Sikit-sikit licin. Sikit-sikit licin. Malah. Lepas tu silau dekat belakang TV. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Ramai je macam tu. Sedih kena kecam. Tapi, ramai juga yang suka. Itu normal lah. Kita manusia kan. Ya, macam awak lah. Macam awak lah. Awak suka lelaki yang berambut. Ada je yang suka lelaki tak berambut. Yang kata macam, handsome ni lelaki tak berambut ni. Wah, normal. Macam isteri saya lah. Isteri saya bukan suka saya sebab botak. Dia suka sebab saya gentleman. Okay, dah cakap sambung balik. Okay, so reaksi. So jadinya kat sini ladies and gentlemen akan ada orang suka dan orang tak suka. Okay. So kita akan belajar nanti siapa yang suka, siapa tak suka, itu nanti kita akan borak. Lepas tu pula, dalam topik ni juga kita akan belajar pasal cara-cara penentangan golongan yang tak suka kepada Malayan Union. Cara-cara penentangan golongan Malayan Union, penentangan orang yang tak suka kepada Malayan Union ni. Kita akan belajar. Baiknya kita yang tak suka ni bukannya menentang guna senjata. Tak ada berlaku tembak-tembak, perang-perang, tak ada. Itu hebatnya kita ni. Okay, cukup sangat tu Okay, ini secara roughly-nya pasal Malayan Union yang kita akan belajar dalam topik ni ladies and gentlemen. Seterusnya, kita beralih pula kepada satu lagi kawasan, Sabah Sarawak. Sabah Sarawak, benda apa pula kita akan belajar? Sama juga. Mula-mula sekali kita akan tengok pasal British Military Administration. See? Sama kan? Tadi dekat Tanah Melayu pun kita belajar BMA, dekat Sabah Sarawak pun BMA. Cumanya dekat Sabah Sarawak kita tak ada Malayan Union. Okay, yang kita akan belajar adalah penyerahan Sabah Sarawak kepada British. Apa maksud dia penyerahan Sabah Sarawak kepada British? Sudah. Siapa-siapa yang dah lupa. Yelah, waktu form 3 kita sibuk kawat banyak sangat. Sampai sekarang nak kawat pun tak boleh. Boleh, kita kawat online sekarang kan? Ya, kawat online sekarang betul. Uish. Macam mana kalau korang kawat online ni? Kawat online Cuma maksudnya macam ni lah. So, baris dia. Macam tu lah. Uish. Saya tahu macam mana. Saya tahu kawat online macam mana. Nak tahu? Kanan, pusing. Lari kiri, cepat jalan. Tak lawak so. Okay, fine, tak lawak. Okay, dah saya diam. Tak lawak. Okay, fine. Parents tengok. Okay, sambung ni cerita pasal Sabah dengan Sarawak ni. Dekat Sarawak ni, apa jadi sebenarnya? Okay, dekat Sarawak apa jadi sebenarnya? Waktu sebelum Perang Dunia Kedua, Sarawak ditadbir oleh James Brooke ataupun keluarga Brooke. Tu dekat Sarawak. Dekat Sabah ni pula ladies and gentlemen, sebelum Perang Dunia Kedua, bukannya Brooke, bukannya British. Dia ditadbir oleh SBUP. Ini sebelum Perang Dunia Kedua. Bila lepas Perang Dunia yang Kedua, no more James Brooke, no more SBUB. Semuanya jatuh kepada siapa? Dua-dua ni jatuh kepada British. Ya. Ingat. Ya, sebab tu kita panggil apa? Sebab tu kita panggil dia penyerahan Sarawak dan Sabah kepada British. Itu kisah dia. Dan dalam topik ni, kita belajar benda yang sama. Yang pertama kita belajar apa? First of all, kita belajar pasal sebab. Malayan Union tadi ada sebab. Yang kedua, kita belajar pasal reaksi. Reaksi pun ada. Lagi sekali, saya nak tanya awak. Awak rasa orang Sarawak suka ke tak suka nak join, nak jatuh kepada British? Semua orang cakap tak. Tapi ingat, orang Sarawak ni manusia juga kan? Mestilah ada yang suka, mestilah ada yang tak suka. Sama je lah konsep dia. Reaksi. Lepas tu belajar pula cara penentangan. So basically ni ladies and gentlemen, kalau awak boleh perhatikan, awak boleh nampak yang saya terangkan dekat sini. Okay, semuanya kita belajar benda yang hampir sama, tentera, sebab reaksi penentangan. Okay, sebab reaksi penentangan. Sama juga dekat sini pun, sebab reaksi penentangan. Benda yang sama saja. Ini secara roughly bab 4. Awak dapat pandangan dia? Benda basic yang hampir lebih kurang sama saja. Okay, jom kita masuk kepada betul-betul topik. Yang ini tak payah salin Ini just penerangan secara ringkas mengenai topik bab 4. Okay, baik. Sir, ada yang tanya. Ada yang tanya, bendera apa ni? Ini bendera Malayan Union. Ini bendera Malayan Union. Okey, dah jom. Tak payah masuk itu. Okay, jom next. Seterusnya, kita nak belajar apa pula kita nak masuk, iaitu pentadbiran tentera British. Pentadbiran tentera British ataupun kita panggil sebagai British Military Administration. Itu dia. British Military Administration. Okey, ngam nampak?
Cantik. Terima kasih. So, dalam British Military Administration ni, ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian, saya rasa saya tak perlu nak explain detail dah. Saya dah bagi awak faham waktu awal-awal kita punya penerangan tadi. Yang mana kita dah tahu dah kenapa datangnya British Military Administration ni. Ataupun kita boleh singkatkan dia sebagai BMA. For your information, abang kakak, BMA ni waktu datang ke negara kita tak pernah undang pun dia. Kita tak pernah undang pun dia, kita tak pernah suka pun. Seluruh penduduk tanah Melayu waktu tu memang tak suka kepada British. Awak tahu kenapa? Jom kita cerita sikit. Okay, kita cerita sikit. Kita abaikan kejap TV belakang ni, kita borak dulu. Tahu pasal apa? Kenapa orang tak suka sangat apa semua British ni? Tak tahu. Terima kasih. Bagus juga ada yang jawab tak tahu kan? Okey, bagus. Saya tak tunggu-tunggu kan? Betul juga. Ada yang dah tahu, ada yang tak tahu apa semua. Okey, baik. Cerita dia, cuba awak ingat balik waktu kita belajar bab 3. Waktu kita belajar bab 3. Semasa British datang, semasa Jepun datang serang negara kita, mana British pergi? Mana British pergi? Lari kan? Dia lari pergi ke Australia. Dia lari pergi ke negara dia, betul? Awak bayangkan, sewaktu sebelum perang negara dalam keadaan aman, dia kutip habis-habisan harta benda, biji timah, getah, emas, perak, belian, semuanya diambil dekat tanah Melayu. Tapi bila lepas perang, hilang. Senang sama-sama, susah tak bersama. Tak boleh macam tu, bang. Nah, itu antara sebab kenapa orang Melayu marah kepada British dan orang Melayu memang tak suka kepada British. Okay? Lepas tu, ladies and gentlemen, lepas tu pula selain daripada tu, ingat lagi tak pasal Jepun? Okay, ini satu sebab lagi. Ingat lagi tak pasal Jepun datang negara kita dan dia cakap apa? Sewaktu sebelum datang dia kata apa? Asia untuk Asia. Merdeka dengan Jepun. Orang Malaya nak merdeka, biar Jepun merdekakan. Last kali apa dia buat dekat negara kita? Betul ke dia bagi merdeka? Tak bagi kan? Kita kena tipu. Dan start daripada itulah seluruh penduduk tanah Melayu dah tak percaya dengan mana-mana penjajah dalam dunia. Kita dah tak percaya dah. Penjajah datanglah mana-mana penjajah sekalipun. Ya, kononnya apalah Asia semua. See? So British nak datang lagi sekali, of course lah kita tak percaya dah. Okay, itu antaranya isu dia. Okay, lepas tu so bila datang je British ke negara kita waktu tu, orang Melayu dah tak terima dan time tu British terpaksa gunakan strategi yang lain. Strategi yang mana awak tahu? Strategi British menggunakan tentera untuk pujuk rakyat tanah Melayu supaya terima British. Dia nak pujuk ni. Okay, baik, antaranya pujuk seperti apa? Jom kita tengok kat sini. Okay, ini antara tugas-tugas BMA yang dinyatakan oleh British. First of all adalah mereka kena kembalikan keamanan dan kestabilan. Dan yang kedua adalah memulihkan semula kepercayaan rakyat kepada British. Kisah dia, for your information, untuk keamanan dan kestabilan. Yang ni saya rasa tak perlu cerita detail. Awak dah tahu dah. Waktu tu negara kita berlaku apa? Keamanan, aman ke negara kita waktu tu? Lepas Jepun tak merdeka, tak aman kan lepas Jepun kan. Time tu negara kita, ladies and gentlemen, dikacau bilau oleh komunis. Yang mana puak-puak komunis yang terdiri daripada pasukan-pasukan MPAJA. Baik, MPAJA. So saya nak tanya, ingat lagi tak pasal MPAJA? Ingat lagi? MPAJA kepada pasien yang baru masuk ataupun yang dah lupa, ia merupakan gabungan satu pasukan tentera gabungan British bergabung dengan komunis. Ya, bergabung. Okay, British buat apa?
Siapa-siapa yang dah lupa, British bagi senjata. Tak kisahlah AWM ke, Uzi ke, apa Groza ke, semua tu ya British bagi senjata. Dan komunis dia tentera, dia kena providekan orang. Kan? So maksudnya komunis dapat senjata free lah kan? Dapat senjata free lah. Dan lepas habis perang dunia kedua, Jepun dah menyerah kalah. Komunis gunakan semua senjata-senjata British. Nak pergi, nak macam aku ada senjata. Ya, semua benda tu digunakan. Dan time tu lah datangnya BMA, tentera British datang ke tanah Melayu. Minta balik supaya pulangkan semula, semua senjata yang pernah dibekalkan. Minta balik macam buruk siku pula kan. British dah terjumpa. Halo. Hey, semua. Hai. Mai. Macam buruk siku. Dan waktu itu juga lah British membubarkan MPAJA. Time itu juga lah British membubarkan MPAJA. Okay, lepas tu ada soalan daripada kawan kita bertanya, apa beza antara British dengan komunis? British negara. Britain, negara dia Britain. Komunis ni satu fahaman. Komunis ni fahaman. Do you know what is fahaman ideologi? Okay, lagi sekali saya ulang Saya ada satu fahaman. Orang botak handsome. Ya, that's my fahaman. Awak jangan malah. Awak relax. Sudah. Okay, saya ada satu fahaman tu. Dan saya sebarkan fahaman tersebut. Tapi Hairul Izwan tak suka. Contoh Hairul Izwan, saya tak nak botak, saya tak nak berambut juga. Nur Azri pun sama, Nur Izzati pun sama. Kami tak nak botak, kami tak nak botak. Rambut. Tapi saya paksa. Faham tak? Saya paksa. That's a fahaman dah. Itulah komunis. Okay, cuma komunis fahaman nanti kita borak. Okay, baik. Lepas tu, so datanglah MPAJA pujuk macam-macam lah apa semua, buatlah kembali
keamanan supaya tak berlakunya huru-hara. Kan kita tahu waktu tu huru-hara kan. And ladies and gentlemen, tindakan BMA semuanya gagal. Tindakannya semua gagal, tak berjaya. Apa yang dia gagal? Dia gagal untuk bantras jenayah dan dia gagal untuk kumpulkan semua senjata yang pernah dibekalkan. Dia gagal untuk bantras jenayah dan dia gagal untuk kumpulkan semua senjata yang dibekalkan. Awak tahu pasal apa waktu tu jenayah tiba-tiba meningkat kau-kaunya? Jenayah paling banyak waktu zaman tak payah cerita banyak lah. Waktu zaman lepas je Jepun pun menyerah kalah, seluruh penduduk-penduduk di tanah Melayu hidup dalam keadaan susah nak mati. Nak cari makan beras memang tak ada. Yang boleh makan hanya boleh makan daun-daun, pucuk-pucuk ulam-ulam saja. So waktu tu wujudnya jenayah apa? Pergi mencuri, pergi merompak. Time tu punya jenayah muncul waktu tu. Huru-hara, babe. So nak tak nak, British dia nak selesaikan isu ni. Tapi tak berjaya, gagal. Sebab apa dia gagal? Kenapa pula BMA gagal? Sebab BMA bukannya tentera yang kuat. BMA bukan tentera yang kuat. Dan lagi satu, ladies and gentlemen, BMA tak ada kita panggil apa? Kita panggil sebagai tak ada peruntukan keuangan. Keuangan ataupun tak ada alatan moden. Something like that lah. Bukan moden lah. Dia macam tak ada bajet. Yelah, duit dah habis. Habis dekat perang. Memang tak adalah bajet dia. Clear cerita dia? Okay, that's all. Itu cerita pasal kembalikan keamanan. Okay. Kisah pasal memulihkan kepercayaan rakyat. Maksudnya rakyat lagi kuat daripada tentera lah. Yes, waktu tu rakyat memang lagi kuat daripada tentera. Okay. Next, seterusnya. Tugas BMA adalah untuk memulihkan kepercayaan rakyat, ladies and gentlemen. Kan saya dah cakap awak tadi kan, seluruh rakyat tanah Melayu memang dah tak percaya kepada British, betul? Oh, dah tak percaya. Dah apa British semua. So, waktu tu British datang, dia nak pujuk balik supaya rakyat tanah Melayu ni taat setia mula kepada British. Dan terima British. Awak tahu British buat apa? Tentera buat apa? Dia selesaikan semua masalah rakyat tanah Melayu. Dia nak selesaikan semua masalah. Dan waktu tu masalah bukan satu. Berlambak masalahnya. Okay, jom kita tengok satu persatu antara masalah yang ada. Okay, yang pertama, masalah bekalan keperluan hidup. Okay, apa dia keperluan hidup ni? Seperti contoh dia beras atau nasi atau padi susah nak dapat. Macam mana British nak selesaikan? Kalau beras tak ada, nak beli dekat siapa nak beli dekat Burma? Burma pun habis. Jepun, waktu Jepun perang pun habis. Masaklah. Oh, kita boleh masak beras. Masak beras jadi nasi. Tak ada masalah, boleh masak. Padi mana nak cari? Bawa dari British. British tak makan nasi. British tak makan nasi. British makan apa? British makan rasuah. Tak.
Tak tahu. British makan roti lah. Dia roti-roti gandum-gandum macam tu je. Kita je dekat Asia ni je. Dekat Asia ni je. Kenapa tak tanam, sir? Nak tanam padi, memerlukan masa yang cukup lama untuk pastikan padi tu betul-betul masak. Berapa lama? Paling kurang perlukan 7 bulan, 8 bulan. Nak import dari mana? Nak import daripada Burma. Dekat Burma, Myanmar, Thailand pun dah tak cukup beras. Takkan dia nak jual lagi beras kepada negara lain? Diorang sendiri pun tak cukup. Nampak? So, benda ni pun tak boleh diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ladies and gentlemen, nak kawal wabak penyakit yang merebak, dan waktu tu penyakit yang merebak dikenali sebagai penyakit beri-beri dan juga penyakit taun. Ini antara penyakit yang famous lah. Beri-beri dan taun ni. Apa benda ni? Sudah penyakit beri-beri. Beri-beri tu kan buah kan? Kan? Maksud apa penyakit buah? Buah beri. Oh, beri-beri tu binatang. Oh ya ke beri-beri tu ni? Oh ya. Binatang yang berbulu tu kan, yang menying. Oh ya, beri-beri. Terima kasih semua orang. Itu bukan beri-beri. Itu biri-biri ya. Korang jangan macam-macam. Okay. Yang ni awak belajar sains, awak tahu lah kot waktu form 3 pun awak dah belajar dah beri-beri tu sakit apa kan. Beri-beri ni sakit dia adalah sakit sakit rambut tak ada, kacau. Sakit rambut tak ada bukan beri-beri bang, itu bukan sakit. Engkau dia kurang vitamin dia kurang vitamin B kan. Beri-beri adalah penyakit yang kurang vitamin B. Okey, lepas tu sakit taun. Taun ni pula penyakit sakit perut yang boleh sampai mati. Sampai mati lah, sakit perut yang disebabkan oleh tercemar apa semua. Dan awak tahu tentera British nak kawal ni, nak cuba selesaikan. Masalah dia, mana nak dapat vitamin B? Mana nak dapat vitamin B? Dekat British. British boleh bawa daripada negara dia. British bawa negara dia. British sendiri pun tak cukup. Baru habis perang, duit pun tak ada. Memang tak boleh nak selesaikan lah. Dalam nasi ada vitamin B. Serius ke dalam nasi ada vitamin B? Biar betul. Jangan macam-macam. Ada vitamin bohong. Terima kasih. Okay, so